Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis biqiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan imam, pegawai masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan pada kita pada malam ini dapat bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesempatan kepada kita dapat untuk kita menunaikan solat maghrib berjamaah sama-sama dan kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Teruskan dengan iktikaf kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan yang kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Mudah-mudahan dengan usaha kita bersungguh-sungguh untuk berada atau menghadiri majlis ilmu ini, Allah akan melorongkan, membuka jalan dan mempermudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita ternanti-nantikan di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah di kesempatan malam ini kita sambung kuliah kita sebagai yang terakhirlah ya untuk tahun ini, iaitu kita masuk hadis yang seterusnya. Hadisnya bertajuk membalas jasa dan budi. Ya. Membalas jasa dan budi. Bermakna setiap kebaikan itu sebaiknya dibalaslah juga kebaikan itu. Maknanya dalam pepatah kita ada menyebut, orang memberi kita merasa. Orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Gitu. Ya, cantiklah. Kenalah dengan hadis tu malam ni. Makna kata jangan harap orang buat baik kepada kita. Kita pun kena berusaha membalas kebaikan yang orang buat kepada kita. Itu namanya membalas jasa dan budi.
Bahkan ini juga adalah dituntut dalam Islam sebagai salah satu akhlak yang terbaik. Ya. Walaupun tak salah kalau orang buat baik kat kita, kita tak balas apa pun. Orang sedekah hantar makanan kat kita. Assalamualaikum. Salam. Ni kami ada masak lebih ni tengah hari tadi. Ya. Ada masak gulai ikan sikit. Saja buat lebih. Ambil lah. Besok kawan tu sedekah lagi. Ya. Sampai kesudah hari-hari dia sedekah. Bagi. Saja dia nak bagi pun. Kalau kita tak balas tu, rasa apa tuan-tuan? Rasa bersalah ke? Lantaklah. Kita tak suruh pun dia masak. Siapa suruh dia bagi? Kita balonnya lah. Penyudahnya, siap cakap orang rumah. Tak payah masak lah. Rasa dia bagi kot hari ni. Tak payah masak lah. Ya. Kita biar orang lain buat baik. Kita tak balas kejahatan. Maknanya, dia buat baik kat kita. Kita tak balas dengan kejahatan pun. Cuma kita tak balas. Tak balas kebaikan tu. Itu je. Kita pun tak kutuk pun. Teruk tu. Semalam hantar tu. Dia punya kari dia tu. Tak macam kedai mamak punya lah. Esok kalau hantar tu, bagi kau sikit lah kari tu. Benda free tu. Jadi kebaikan itu perlu dibalas. Sebab ada tuntutan hadis Nabi SAW. Dalam apa jua cara, balaslah kebaikan itu. Sehingga kan disebutkan oleh Nabi, sekurang-kurangnya kalau tak mampu balas balik kebaikan itu, balaslah dengan doa. Balas dengan doa. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki dia. Tapi tak padanlah kalau hari-hari dia bagi kita, bagi kita makanan, kita balas, mudah-mudahan Allah murah rezeki kamu. Esok dia bagi lagi, kita pun doa itu. Setahun aku bagi, kamu balas doa aje. Kita pun kena beringat juga. Okey, baik. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Man ista'adakum billah fa'a'idhuhu wa man sa'alakum billah fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu." Yang bermaksud, sesiapa yang meminta pertolongan kepadamu kerana Allah, maka lindungilah dia. Siapa yang meminta kepadamu kerana Allah, maka berilah dia. Siapa yang memberi kebaikan kepada kamu, balaslah ia. Jika kamu tidak mampu membalas, berdoalah untuknya dengan kebaikan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Daud. Jadi ada beberapa perkara di sini yang dituntut oleh Nabi. Yang pertama, apabila ada yang meminta pertolongan kepadamu, maka kamu bantulah dia. Ada orang minta tolong, kita bantu sekadar apa yang termampu. Kalau pertolongan itu membabitkan tenaga dan kita mampu nak menyumbang tenaga, silakan. Bantu dia buat kerja apa-apa yang patut. Tengok tengah jalan kereta rosak, kita nak bantu, kita pun bukanlah ada duit, tapi kita boleh bantu dengan tenaga. Minta maaf bang, saya ni buat pomen-pomen kereta saya tak pandai. Saya nak tolong pomen kereta abang yang breakdown ni, saya minta maaf lah. Ibarat baiki labu, tikus baiki labu karang. Jadi macam ni lah bang, saya ada kawan. Dia kerja pomen. Jadi saya boleh call dia datang untuk tolong bang. Macam tu. Maknanya, apa yang boleh kita bantu, mengikut kemampuan kita, kita bantu. Kita tak mampu nak bantu dari sudut wang ringgit. Tapi kita bantu dari sudut
tenaga. Kita tak mampu bantu dari sudut tenaga, bantu dari sudut memanjangkan pertolongan itu. Telefon kawan. Kamu free tak hari ni? Ni kebetulan aku lalu jalan ni, ada seorang hamba Allah ni kereta dia rosak. Boleh tak turun, tak datang tolong tengok. Sekurang-kurangnya. Buatlah kebaikan walau sekecil mana sekalipun. Hatta sampai ke peringkat Nabi pernah sebut, kita mengangkat, kita kata apa, duri yang menghalang di jalanan pun itu sudah dikira satu kebaikan yang cukup besar. Itu sekecil-kecil kebaikan lah. Apatah lagi sebesar-besar kebaikan yang kita buat. Kebaikan itu pula di masjid. Kebaikan itu pula yang berlipat ganda amalan dia, lagilah besar. Jangan kita memperkecilkan kebaikan yang ada. Jadi, yang pertama, kalau ada yang minta pertolongan, bantu. Setakat mana yang kita boleh bantu. Tapi zaman sekarang ni, kena hati-hati ya. Ada orang yang menipu dalam nak meminta pertolongan ni. Assalamualaikum Tuan Haji, sihat? Sihat. Gambar profil tu, gambar profil kawan kita lah. Gambar Pak Imam pula tu kan. Pak Imam sampai nombor lain pula ni. Minta maaf lah, saya ni ganggu malam-malam. Ya Pak Imam, kita pun tengok gambar Pak Imam, kita pun balas lah Pak Imam. Ngapa ni? Tak lah, macam ni, saya ada anak saudara saya, dia ada buat mak tahfiz. Semalam mak tahfiz dia terbakar. Jadi dia perlukan bantuan segera untuk pakaian anak-anak. Jadi boleh tak masukkan akaun? Minta pertolongan, minta bantuan. Tapi hati-hatilah dalam zaman sekarang ni. Skamer ni macam-macam. Dia boleh jadi orang yang kita kenal profilnya, boleh jadi orang keluarga, saudara, kawan, macam-macam. Jadi dalam pada orang nak minta tolong, kita nak tolong pun kena ada elemen hati-hati lah. Bahkan nak tolong orang kat tengah jalan pun kadang-kadang risau juga. Tengok jam pukul 12 malam. Tiba-tiba ada kereta melintang tengah jalan. Orang pula terbaring. Nampak macam berlumuran darah sikit. Kita pun tanpa lengah-lengah turun. Turun-turun punya jerat. Orang nak perangkap. Akhirnya kena colik, samun dan sebagainya. Tapi itu elemen lain lah. Maknanya elemen hati-hati tu kena ada lah dalam nak menolong dan membantu orang. Baik. Itu yang pertama, apabila orang minta pertolongan kerana Allah, maka lindungilah, bantulah dia. Yang kedua, siapa yang meminta kepadamu kerana Allah, maka berilah ia. Bagilah. Apa-apa yang boleh kita berikan. Sumbangan. Siapa yang memberi kebaikan kepada kamu, balaslah ia. Siapa-siapa yang buat baik kepada kita, balaslah dia. Dia belanja kita minum. Esok lusa kita belanja dia lah pula. Walaupun dia jenis ringan apa orang kata apa? Dia jenis mudah nak belanja orang. Dia jenis bermurah hati. Kita pun kata, dia ni gaji besar, pencen, duit berlambak. Biarlah dia belanja kita. Tu agak-agak lah. Kalau hari ni dia belanja kita, besok lusa kita sekali-sekala belanja lah pula. Apa masalah? Kita tak apa-apa Haji. Tak apa. Dah jadilah. Haji dah belanja dah ni. Saya pula belanja. Ada setengah tu yang sampai ke peringkat duit dia simpan. Lebih tu simpan dekat kedai. Kan simpan. Contohnya bayar-bayar ada lebih. RM20 apa. Tak apa, biar. Besok, siapa-siapa minum, makan, tolak je baki tu. Sampai tahap tu dia punya buat baiknya tu. Bahkan ada orang yang buat baik tanpa diketahui oleh orang lain. Berapa bil masjid ni je? Tak tahulah saya. Kenapa? Bil ni tak pernah sampai kepada kami. Tahu-tahu je bil dah ada bayar. Tak pernah sampai pun. Siapa yang bayar? Adalah sekali tu dapat, bila dapat negatif dah bil. Negatif 5,000 contohnya. Udah terlebih bayar sampai 5,000. Siapa bayar? Tak tahulah siapa. Mungkin jemaah ni ke? Mungkin orang luar ke? Mungkin
anak ahli karya ke, dia tak ada di sini, tak duduk sini. Dia duduk di KL ke mana ke, dia kerja duit gaji besar. Dia nak sumbangkan masjid, dia tak boleh nak balik, dia buat gaya macam tu. Dia ambil nombor akaun TNB masjid, senyap-senyap dia bayar. Ada. Nah, itu yang terbaik lah. Maknanya dia buat kebaikan tanpa orang tahu. Tapi kalau kebaikan yang orang buat, kita tahu, lebih-lebih lagi lah kita balaslah kebaikan yang orang buat baik tu. Kalau kebaikan tu kepada kita secara peribadi. Kebaikan jiran sebelah. Kita tanam pokok. Daun-daunnya masuk ke belah jiran. Kita dapat buah. Sebutir pun tak bagi ke jiran. Daunnya bersepah masuk ke rumah jiran. Haram kita nak minta maaf. Kita buat dia je. Tiap-tiap pagi jiran tu sapu daun-daun tu. Tengah nyapu ke tu kata, siap tanya lagi. Mujur jiran tu bagus. Dalam hati kata, udahlah. Pokok ni dia punya pokok. Buahnya lebat ke sana, dia balun. Kita kena sapu pula daun-daun dia. Haram sebutir pun tak dihantar ke sini. Yang baik dia diam lah. Kena yang tak berapa nak bagus. Dia sapu. Sapu. Dia sapu. Boh balik ke sebelah rumah jiran. Jadi, kita, orang buat baik, orang tolong sapu, daun-daun gugur ni. Ni nak ambil lah ni. Apa dia? Alah, semalam berbuah lebat ni, pelam aku ni. Pelam harum manis. Mana ada harum manis kat sini? Pelam harum manis, ambil lah. Tak apalah, ni Haji punya pokok. Tak apa, kami bukannya makan sangat pun. Saja tanam-tanam suka-suka je. Ada kebaikan dibalas, balas dengan kebaikan. Baik, jika yang seterusnya apa? Jika kamu tidak mampu membalas, berdoalah untuknya untuk kebaikan. Paling-paling tidak koman pun tuan-tuan. Balaslah dengan doa kita. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW. Man suni'a ilaihi ma'ruf. Barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya. Maknanya orang buat baik padanya. Tak kiralah apa kebaikan. Mungkin orang tolong dia, ke orang bagi dia barang, ke bagi dia pinjam duit. Apa-apalah kebaikan. Yang kadang-kadang kebaikan yang dibuat itu sesuatu yang cukup berharga. Sampai orang kata, kalau tak kerana kau tolong akulah, aku rasa aku dah tak ada kat dunia ni. Contoh kan. Dia selamatkan kawan ni, lemah contoh kan. Kapal-kapal gitu, dia pun pergi terjun, selamatkan. Dia kata, terima kasih banyaklah, kamulah. Tolong aku banyak semua. Maknanya kalau kata ada orang buat baik kepada kita, faqala li fa'ili, bagi cakaplah sekurang-kurangnya kita cakaplah kepada orang yang buat baik pada kita itu, jazakumullahu khairan. Ini yang biasa kita dengarlah. Kamu cakaplah sekurang-kurangnya, kamu cakap jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan kepada kamu. Apa yang kamu buat baik pada aku ni, mudah-mudahan Allah balas balik kebaikan tu pada kamu. Sekurang-kurangnya lah. Faqad ablagha fis sana. Sesungguhnya itu sudah memadai, kamu berterima kasih kepadanya. Jadi yang ditolong, yang menolong pula, jangan dimal lebih-lebih pula. Terima kasih je. Agak-agak lah, aku selamatkan nyawa kamu, aku ucap terima kasih je. Komang-komang bagilah. Ingat, pahlawan gagah perkasa ke, bagilah apa. Ini terima kasih je. Yang menolong pun kenalah, kerana Allah tu sebut hadis tadi kata apa? Siapa yang memberi kebaikan kepada kamu ni, siapa yang meminta kepadamu kerana Allah, tu kerana Allah tu yang penting. Maknanya niat tu pun dua-dua kena betul lah. Jadi memadailah kita cakap jazakumullahu khairan katsira. Kadang kita dengar jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Taala balas kebaikan yang kamu buat kepada aku. Sekurang-kurangnya. Ini tidak
Dah lah apa pun tak ada. Belanja minum pun ni tak. Apa pun ni tak. Ucap terima kasih pun tak ada. Kutuk lagi ada. Engkau dah tahu aku terkapai-kapai lemah. Engkau lambat benar pergi berenang tangkap bawa aku ni. Wahai. Aku tolong kau pun 1000 rahmat dah. Ucap terima kasih pun tidak. Kau kutuk marah lagi aku. Kalau tahu tadi aku biar je orang lemah tadi. Tu contohlah. Mak, udah ucap terima kasih pun tidak. Apa pun tidak. Doa pun tidak. Tahu-tahu marah aje. Jadi itu tak patutlah berlaku dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, ya, sehabis-habis tinggilah kita ucaplah terima kasih kepada orang. Ni kadang-kadang benda ni sesuatu yang perlu ada dalam diri kita secara automatik. Jangan nak tunggu cakaplah terima kasih. Nak orang cuit baru kita nak cakap terima kasih, tak maulah je. Kan kadang-kadang ni yang simple tuan-tuan. Kita jalan. Jalan tu sempit. Belah sini adalah sikit batas, sikit belah sini parit. Biasa lalu kan. Tengok-tengok kereta depan bertembung. Siapa nak mengalah? Dia biasa yang faham, dia tahulah takkan orang belah sini mengalah, orang belah sini mengalah, pergi ke sini, parit dia jawabnya. Jadi orang yang belah sana mengalah. Dia faham. Dia pun ketepikan sikit kereta. Ataupun dia carilah ada side lebih sikit. Lepas tu dia panggil, jalan dulu. Dia bagi kita jalan. Kita pun jalan. Jalan nonong gitu je. Angkat tangan pun tidak. Paling tidak, nyalakan lampu. Sekarang macam tu kan kawan ucap ni. Dia nyalakan lampu. Tidik-tidik. Dia tu. Kita, orang dalam kereta pun dalam baik. Okay. Yang dalam kereta pun kadang-kadang dia balas juga dengan lampu. Titik. Baru. Ini kadang-kadang haram lalu gitu je. Apa pun tidak bagi. Paling tidak angkat salah. Terima kasih. Yang lagi bagus dia buka cermin. Terima kasih. Kecil je, benda kecil je, tapi kadang-kadang besar bagi sesuatu insan. Kita tak tahu lepas lalu tu orang yang bagi laluan kita tu sumpah seranah itu. Aku tolong beria bagi tolong dia bagi laluan, dia apa pun tidak. Kita bukan nak apa pun, paling tidak angkat tangan dah lah. Kadang-kadang kita jalan trailer besar, nak potong susah, jalan macam ni. Ada jenis abang-abang trailer, nak puji jugalah abang lori ke besar kan. Dia kadang-kadang dia bagi isyarat. Dia bagi isyarat mana? Belah kanan ni. Kalau nak motong, boleh motong dia kata. Tak ada. Dia seolah-olah isyarat tu mengatakan bahawa depan tak ada kenderaan. Boleh potong. Dia bagi isyarat. Kanan ke kiri? Kiri je. Tapi yang faham-faham lah, yang tak faham dia buat noheng je. Je. Lori nak kona ke tidak? Dia tadi bagi signal ke? Dia tak faham yang lori ni bagi isyarat kat belakang. Maknanya engkau boleh potong depan tu clear. Kita tak nampak sebab kita belakang dia. Kalau kita dapat potong, sambil-sambil selisih lalu dia kat sini, bukalah tingkap. Terima kasih bang. Walaupun dia tak dengar, tak apalah. Angkat tangan menjadilah. Kawan pun sejuk hati. Kawan dah trailer. Buatnya nanya dia marah kita, dia lenyek je kita. Aku tolong bagi laluan hang. Angkat tangan pun tidak. Dia sondoi kita. Itu benda simple je dalam masyarakat. Benda kecil. Belum cerita yang besar-besar ni. Benda yang kecil-kecil yang dalam kehidupan keseharian kita. Yang besar-besar ni lagi lah. Okay. Baik. Kita keterangan hadis. Islam mengajar supaya manusia sentiasa ingat kepada jasa yang diberikan kepadanya apatah lagi daripada Allah sebagai pemberi nikmat yang hakiki. Lebih-lebih lagi lah. Itu sesama manusia yang bagi kebaikan kepada kita. Yang tolong kita. Allah Ta'ala sudah pastilah lebih lagi. Kerana Allah yang bagi nikmat kepada kita. Allah yang bagi kita sihat. Allah yang bagi kita nikmat boleh menghirup udara. Allah yang bagi kita nyawa, Allah yang bagi kita panca indera. Dengan panca indera yang kita ada, kita bantu orang. Maknanya lebih-lebih lagi lah kita balas kebaikan itu
kepada yang maha memberi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi lah, apatah lagi manusia. Ya. Cara membalas jasa tersebut adalah dengan bersyukur kepadanya, iaitu mengabdikan diri kepadanya, sama ada melalui ibadah fardu ataupun sunat. Jadi balas syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan cara mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Imam Ghazali kata dalam bab bersyukur ini, pertama bersyukur dengan hati. Ya, merasakan Allah Taala itu yang memberikan segala-gala nikmat kepada kita. Ya, kemudian bersyukur dengan lidah. Ucap alhamdulillah. Ya, sentiasa ingat Allah Taala, zikir, ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian bersyukur dengan anggota perbuatan ni. Tadi kita taat kepada Allah Taala balik. Allah Taala perintah kepada kita, kita laksanakan. Itu cara kita bersyukur kepada Allah yang Maha Memberi. Dan yang keempat, kita pelihara nikmat yang ada ini supaya tidak hilang dan luput daripada kita. Ya, ini yang dianjurkan. Ada sepotong hadis Nabi SAW, disebut, man utiya ata'an fawajada falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan satu pemberian, hadiah, maknanya orang bagi apa-apalah sesuatu pada dia. Fawajada, dan dia rasa cukup dengan pemberian, dia rasa syukurlah, alhamdulillah. Walaupun sikit, falyajzi bihi, maka hendaklah sebolehnya dia balas. Balas. Benda ni biasa bulan puasa je selalu. Orang hantar makanan, Assalamualaikum, ni ada buat bihun sikit, kita pembalas. Ya? Hantar mi goreng. Besok pula dia hantar murtabak, kita balas balik, hantar roti john. Lusa pula kawan ni buat nasi arab, dia balas pula balik, hantar nasi daging. Balas. Rupanya balas gambar dalam WhatsApp je. Dia ambil gambar, send kat jiran dia. Menu buka puasa hari ni. Jiran sebelah balas balik, send, hantar. Menu kami hari ni. Besok gitu juga, balas gambar je. Balas gambar, apa pun tak dapat. Kita ingat beria lah balas makanan. Memanglah makanan rupanya gambar tu. Zaman sekarang, dia kata hantar gambar lagi cepat daripada hantar makanan. Tak maunya gitu. Kita kena hantar betul-betul lah. Walaupun benda yang kita kata, alah kecil. Ini je dia bagi kita. Cucuk kodok Ya Allah. Punya banyak menu kat bazar petang ni. Cucuk kodok je dia bagi kat kita buka puasa. Aduh. Janganlah kecil. Falyazbi, balas. Fa illam yajid falyuthni bihi. Kalau kamu rasa macam tak memadai lah, sekadar je kan, orang bagi kan, maka pujilah, setidak-tidak pujilah. Alhamdulillah, terima kasih. Dah. Assalamualaikum Pak Imam. Ni kami ni tadi berniaga kat bazar tadi, banyak tak habis ni, hujan lebat tadi bazar Ramadan ni. Hujan lebat pun kami pun bungkus awal. Ni banyak tak habis ni. Ayam percik, sate 200 cucuk. Apa lagi ayam golek apa semua ni, kami nak sedekah kat masjid. Bawa balik pun bukan makan pun. Jangan demand pula. Dah tak habis kau baru nak hantar ke masjid. Dah tak habis baru nak hantar, dah saki-baki baru nak hantar ke masjid. Patut hantarlah. Masak-masak tu hantar ke masjid. Dah saki-baki baru nak hantar. Ini pun sabit hujan. Kalau tak hujan rasanya tak sampai ke sini menu ni. Kok iya pun ucaplah terima kasih. Ucaplah terima kasih. Terima kasihlah. Walaupun kita kata kami pun sebenarnya dah menu macam-macam. Dan ni buka puasa. More orang ramai. Ucap terima kasih. Besok
Kalau hujan, hantar lagi. Khabar begitu. Kami doa lah tiap-tiap hari hujan. Khabar begitu. Setidak-tidaknya ucap terima kasih. Puji. Kalaupun kita tak balas. Faman asna bihi faqad syakarahullah. Barang siapa yang memuji, kita berterima kasih, maka dia telah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun ucap terima kasih itu kepada orang yang bagi. Itulah tanda kita syukur. Alhamdulillah. Ya. Sekurang-kurangnya ada juga pemberian. Cuma dalam masa yang sama, orang yang nak bagi buat kebaikan ni pun kena buat elok-elok lah juga kebaikan. Ni kadang-kadang yang okey-okey juga lah, yang dah tak ada kualiti, baru dia hantar ke masjid. Ya. Bila program, kita kata dulu ada sekatu ketika banjir kan, yang banjir tahun berapa tak ingat, yang banyak tempat kena banjir sampai pusat pemindahan. Kita pun isytihar, ahli-ahli karya yang mana ada baju, pakaian demo dah tak boleh keluar dah, rumah dah banjir, pakaian tak ada. Tuan-tuan yang mana ada pakaian, baju semua, bolehlah hantar ke pusat-pusat pemindahan. Demo rupanya bukannya nak sedekah, rupanya itulah kesempatan kita nak clearkan barang-barang yang kita tak pakai kat rumah. Rupanya itu. Cepat-cepat baju yang dah terkoyak, yang tak muat apa semua tu keluarkan. Inilah peluang kita, nak buang sayang. Inilah peluang. Bila sampai ke pusat pemindahan banjir untuk orang-orang ni, dia mau pun buka-buka, Allah. Baju dah kena gigit tikui, baju dah koyak sini, baju dah tak ada butang, baju yang dah teruk, itu dia mantau. Akhirnya bertimbun juga sana. Ya, maknanya nak bagi pun bagi yang terbaiklah. Ya. Faman katamahu faqad kafarahu. Barang siapa yang sembunyikannya, maka telah kufur kepada Allah Ta'ala. Maknanya, nikmat yang datang tu jangan kita sembunyikan. Setidak-tidaknya syukur dengan ucap terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Sikit pun syukur, banyak apatah lagi. Ya. Orang beri, kita terima. Okey. Manakala bersyukur kepada makhluk, terutamanya kepada kedua ibu bapa, maka hendaklah berbakti, berbuat baik dan bercakap dengan sopan serta menunaikan hajat mereka mengikut kemampuan. Ini balas jasa mak bapak pula. Dulu mak bapak kita dah bersusah payah menjaga kita. Membanting tulang, bekerja keras, nak cari rezeki sara anak-anak. Sampai anak-anak dah besar masuk universiti. Bila mak ayah dah hilang kederat, dah tak mampu, tak larat, maka tibalah masa anak-anak membalas balik jasa mak ayah. Jangan sampai tunggu dah tak ada kederat baru nak balas. Balas. Selagi kita ada daya upaya balas jasa mak ayah. Sementara ada peluang. Dulu mak ayah sibuk membesarkan kita, tak sempat nak bawa kita bercuti makan angin. Ni sekarang kami dah besar ni, mak dengan abah cakap je nak pergi ke mana. Kami bawa. Tak apalah, tak payahlah susah-susah. Ya. Kamu dapat balik kampung pun alhamdulillah. Tak apa, ayah khabar je. Nak ke mana? Betul ini? Betul. Dapat ke Paris pun jadilah. Good. Ya. Balas. Apa yang mampu kita balas. Ya. Kadang-kadang mak bapak bukan nakkan wang ringgit kita, tapi perhatian kita terhadap ibu bapa. Telefon, tanya khabar. Itu pun kadang-kadang dah menggembirakan hati mak ayah. Apatah lagi lebih besar daripada itu. Ya. Balas. Ya. Bahkan kalau kita balas banyak mana pun, sebenarnya hakikatnya tetap takkan kita kata membalas keseluruhan jasa mak ayah. Takkan habis. Dengan nilai setitik susu mak pun takkan habis. Terbayar pun. Tapi itulah tanggungjawab kita. Sebab hidup ni akan berputar. Ayah membesarkan kita. Kita dah besar, kita dah kahwin, ayah dah meninggal, kita akan jadi ayah pula. Kita akan ada anak. Begitulah putarannya. Kalau kita berbakti kepada mak ayah, nanti kita dah sampai masa, anak-anak pun akan berbakti kepada kita. Tapi kalau kita tidak berbakti, atau kita
derhaka kepada ibu dan ayah, tidak mustahil Allah akan pusingkan balik. Anak-anak kita akan buat sebagaimana kita buat kepada mak ayah kita. Ya? Jadi balaslah jasa mak ayah. Setidak-tidaknya, saya dah tak ada mak ayah dah Ustaz, apa nak dibalasnya? Itu yang akhirnya saya besarkan kubur mak ayah saya beli kepuk yang harga 5,000. Saya letak situ tembok tinggi, saya letak situ beli pokok bonsai yang mahal-mahal. Tak, bukan itu tuntutannya. Kalau mak ayah dah meninggal, bukan tuntutannya mencantikkan kubur, bukan. Tuntutannya doakan ibu dan ayah. Tuntutannya sedekahkan Fatihah. Itu tuntutannya. Kalau mak ayah dah tak ada, kalau mak ayah ada lagi, doa tetap doa, berbakti tetap berbakti. Tapi bila dah meninggal, apa bakti lagi dah? Melainkan doa dan Fatihah. Itu je. Yang ini kubur pula yang dilebihkan. Hari-hari dia pasang ini, pasang itu. Pindahnya kubur dah jadi dah rupa macam, tak tahulah, dah rupa macam rumah sendiri pula. Suka hati dia buat. Itu tanah wakaf. Ya? Okey. Seterusnya, apabila sesuatu kebaikan diterima oleh seseorang, maka selayaknya dan sewajarnya dibalas dengan pemberian yang setara. Jika tidak mampu, hendaklah berazam untuk membalasnya. Kalau tak setara pun, apa yang bersesuaian. Tapi kalau lebih baik lagi bagus. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kamu balas yang lebih baik lagi. Kalau ada orang buat kebaikan pada kamu, kamu balas kebaikan tu kalau boleh lebih baik lagi daripada apa yang dibagi pada kamu. Hari ini dia bagi kamu bihun goreng. Besok kamu balas bagi nasi ayam. Dia pun, nasi ayam. Kita pun cari menu lain, bagi lagi. Berbalas kebaikan lebih daripada kebaikan yang ada. Itu adalah yang terbaik. Tapi kalau tak mampu, apalah yang boleh. Yang disebut tadi, kalau sekiranya kita tak mampu nak balas, kita kena berazamlah untuk membalasnya sampai satu masa nanti. Ya? Sampai satu masa, kita azam. Ya? Aku ingat dulu, dia selalu tolong aku. Masa tu, aku baru nak cari kerja. Tak ada, apa pun tak ada. Kadang makan pun tak cukup untuk dia sendiri. Macam-macam dia bantu aku. Nak up business. Dia bagi modal. Ya? Tiba-tiba hari ini, Alhamdulillah dengan sebab bantuan dia, aku dah berjaya dah. Bisnes dah berjaya dah. Dah besar dah sayapnya. Teringat balik dulu kawan kita yang tolong kita. Kawan kita yang tolong kita masa dulu, dia pula yang susah pula Allah uji. Dulu kita bazam, aku ni sebenarnya nak tolong, nak balas balik jasa kamu, tapi aku pun tak mampu. Aku baru nak up bisnes aku. Tapi aku berjanji, nanti kalau bisnes aku dah stabil, aku akan tolong kamu. Kamu cakap je apa. Dan rezeki, dia dapat tolong balik apa yang kawan dah tolong dia masa dia susah. Itulah azam kita. Sekurang-kurangnya lah. Jangan sampai kita tak ada langsung rasa nak buat baik kepada orang. Jangan langsung. Jika sekiranya dia dalam keadaan dhaif dan naif, ucapan terima kasih dan juga doa untuk yang memberi amatlah penting. Ini bukan sahaja boleh menceriakan suasana, tetapi mengukuhkan lagi institusi kemasyarakatan sesama manusia di samping sifat tolong-menolong. Doa. Sebab tu kalau kita pergi kenduri, orang selamat ke, tahlil ke, jangan lupa doakan untuk tuan rumah. Kita dah makan kenyang-kenyang balik gitu. Satu doa yang diajar oleh Nabi, satu doa kita doakan sebab Nabi sebutkan dalam hadisnya tentang selepas sahabat ni dia ajak Nabi lah makan di rumahnya dan sahabat minta doa lah. Nabi doakan itulah untuk tuan rumah. Allahumma, selalu kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa tahlil tu tahlil lah. Tapi ujung-ujung tu ada doa makan. Jangan lupa satu doa ni tuan-tuan.
Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum, ya Allah Tuhan kami, berkatilah mereka. Mereka tuan rumah tu lah. Fima razaqtahum, yang diorang dah jamu kami ni makan ni macam-macam. Waghfir lahum, ampunkanlah dosa mereka, warhamhum, kasihanilah mereka. Tu doa tu jangan lupa. Kadang-kadang kita Allahumma ighfir li sahibi hadza ta'am, boleh juga, tak kisah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa tuan rumah ni yang buat kenduri ni, sahibi ta'am. Allahumma ighfir li sahibi hazihil ajah, boleh juga. Tak kisahlah, asalkan ada doa untuk tuan rumah. Jangan kita doa makan. Ada doa untuk tuan rumah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Lepas tu doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa. Orang buat baik kita doakan untuk dia. Okey, ini juga adalah akan menceriakan suasana dan mengukuhkan lagi institusi masyarakat. Walaupun dia bukanlah satu yang kewajipan. Kita pergi kenduri. Bagi sumbangan ni, sampul kan. Sampul apa nama dia? Sumbangan lah. Salam berkaut apa orang kata kan. Bagi sumbangan. Dia taklah wajib. Tak ada tulis dalam kad jemputan tu. Jemput untuk hadir kenduri kahwin pada tarikh sekian. Semoga kehadiran tuan menyerikan majlis kami ini. Jangan lupa setiap ni RM10. Tak ada. Kita tak tulis pun. Tapi orang tahu. Kan? Orang tahu. Orang datang je orang akan bagi. Jangan berkira. Menu simple je ni. Takkan nak bagi RM10. Baik aku makan kedai mamak. RM10 macam-macam dapat. Dah lah, simple. Nak habis pula tu. Minta maaf lah cik, tertinggal nasi putih dengan acah timun je. Lauk dah habis dah, ramai, sesak sangat. Ni anak pertama macam ni dah ramai. Acah timun dengan nasi putih je. Kita pun tak lalu nak makan lah. Tak apalah, kata kami datang ni sekadar nak raih je. Takkan kita fikir, takkanlah banyak ni nak taruh tu nak bagi RM10. RM2 sudah ada. Itu pun mujur je. Masuk sampul bagi. Memang dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun kita bagi RM2 ke RM3, RM5, tak tahu pun. Tapi kena adalah nilai kebaikan tu. Tujuan kita bagi ni sekadar nak beri kebaikan kepada orang itu. Tak ada masalah. Mudah-mudahan hari ni kita bagi sumbangan orang RM10 kenduri. Mana tahu kita punya kenduri orang salam setiap seorang 100. Mana dah tahu? Kita pula buat kat dewan. Buat rumah tak muat kecil. Buat kat dewan. Orang fikir, dewan ni banyak kos ni. Tak badan bagi RM10. Kita bagi 100 lah. 100 masuk sampul. Suami isteri masuk sampul 100. Kebaikan kita akan dibalas. Walaupun bukan dengan orang kata benda yang sama, tetapi akan Allah hadirkan perbuatan itu pada orang. Dia akan datang rasa, takkan kot macam ni. Kita bagi yang lebih. Ini anak dia yang terakhir nak kahwin ni. Bagi beras pula lagi nak. Kadang-kadang setengah tempat bagi beras, bagi gula, jenis bagi barang macam-macam. Jangan ngelak pula. Allah, tak bawa lah pula. Alah, sampah kosong ni bang. Bukan dia tahu pun. Dia bukan buka kat situ pun. Tak buka pun kat situ. Ya betul lah, dia tak buka. Dia pun tak tahu siapa yang bagi pun. Tapi kita kena adalah dalam hati. Takkanlah kita nak buat taretu dengan orang. Nanti orang akan buat pada kita. Sebab itu timbulkan suasana ceria, mengukuhkan lagi institusi dalam kemasyarakatan. Apabila masing-masing ada rasa nak buat baik antara satu sama lain. Hari ni jom kita gotong royong rumah sekian-sekian ni. Kenapa? Rumahnya dah masuk air, banjir.
So kita gotong royong, jom ramai-ramai pergi gotong royong, cuci dan sebagainya. Besok rumah tu pula, lusa rumah ni pula, gili-gili. Barulah ada rasa semangat tolong-nolong. Ni rumah aku dulu dia pun tak datang tolong, malaslah datang rumah dia. Kenduri rumah aku aku tak nampak pun. Aku siap cek lagi nama, ada ke dia datang? Tak ada. Haram lah, lepas ni rumah dia haram aku pergi. Tak ada. Sehingga menjadi budaya dalam masyarakat. Allah telah mewajibkan ke atas umat Islam supaya bersyukur kepadanya dan berterima kasih pula kepada manusia. Sekurang-kurangnya jadi budaya ucap terima kasih. Budaya yang paling simple dalam membalas budi jasa ini ialah ucapan terima kasih. Itu cukup dah. Kita keluar tuan-tuan. Kadang-kadang kita keluar, kita tengok kasut kita bersusun cantik. Bersusun cantik itu dah menghadap keluar dah. Kadang-kadang tak siapa pun ada je yang buat. Kita ucap terima kasih kalau tahulah orangnya. Terima kasihlah. Jangan pula sibuk. Orang sembahyang kamu sibuk nyusun kasut. Orang datang masjid nak sembahyang, bukan datang nak nyusun kasut. Marah pula. Patutnya datang masjid dengar kuliah yang kamu duk sibuk susun kasut kat luar baik. Ucap terima kasih walaupun sekecil kebaikan. Datang awal, buka lampu. Syak pun lewat sikit. Terima kasih Haji tolong buka lampu. Baguslah. Ini datang duduk gelak-gelak dia. Apa yang gelak? Tugas Syak buka lampu, bukan tugas aku. Sanggup duduk gelak-gelak. Kipas, lampu haram dia buka Datang awal duduk saja. Apa gelap? Dia dapat allowance. Biarlah dia buka. Atau kalau kita je asyik datang awal buka, atau kerjanya apa? Contoh. Buang tak cicak sikit. Nampak buang. Benda-benda yang simple ini, kita jadikan sebagai satu yang kita kata apa? Budaya lah. Dia budaya. Bila dia sampai peringkat budaya ni tuan-tuan, dia takkan ada paksaan dah. Dia akan buat sendiri. Bila budaya ni. Apa-apa? Terima kasih. Terima kasih. Dia tak perlu dipaksa, orang kata apa, nak kena suruh baru tak. Sebab dia jadi satu budaya kepada masyarakat kita. Okay, baik. Kita tengok ada beberapa hadis Nabi SAW. Daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari'us su' was-sadaqatu khafiyan tudfi ghadabar rabb wasillatur rahmi tazidul umur wa kullu ma'ruf sadaqatun wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah wa awwalu man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf." Yang bermaksud melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf boleh menyelamatkan daripada terjerumus pada tempat yang buruk. Sedekah secara sembunyi boleh memadamkan kemurkaan Allah. Buat baik secara tersembunyi, itu yang terbaiklah. Boleh memadamkan kemurkaan Allah. Tapi hati-hati juga. Kadang-kadang syaitan dicucuk dengan sifat ujub. Orang tak nampak dia buat baik, tapi syaitan cucuk. Baguslah aku ni. Aku buat baik orang tak tahu pun. Banyak pahala aku ni. Masjid kan tahu. Aku lah yang bayar bil dia ni. Bersilaturahim menambahkan usia. Kita beramah mesra, sentiasa bergaul dengan masyarakat akan menambahkan usia. Setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Dan setiap ahli ma'ruf di dunia, mereka juga ahli ma'ruf di akhirat. Begitulah sebaliknya ahli mungkar di dunia, mereka juga ahli mungkar di akhirat. Dan golongan yang pertama masuk syurga ialah ahli ma'ruf. Ini golongan yang melakukan kebaikan. Pendek kata, buatlah kebaikan apa jua sekalipun. Dan lebih baik, yang lebih hebat lagi tuan-tuan, bukan kebaikan balas kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu lagi dahsyat.
Kita tadi orang buat baik, orang bagi kita sedekah, kita balas sedekah. Yang ini tingkatan dia tinggi sikit lagi, orang buat jahat, dia balas dengan kebaikan. Itu lagi hebat. Ya? Macam mana Nabi buat, orang baling batu pada Nabi sampai luka berdarah ketika nak berdakwah di Taif. Nabi tak minta supaya malaikat musnahkan mereka, tetapi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun bukan mereka yang mendapat hidayah, mungkin ahli-ahli keluarga mereka yang kemudian akan mendapat hidayah. Baik, kita belum tentu, tuan-tuan. Belum tentu. Jadi sekurang-kurangnya kebaikan kita balaslah dengan kebaikan, atau seringkah-ringkahnya kita balas dengan ucapan terima kasih ataupun doa kepada orang yang memberi ataupun membuat kebaikan kepada kita. Wallahu alam, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita sentiasa tergolong di kalangan orang yang sentiasa berbuat baik dan membalas kebaikan orang lain. Wallahu alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih farah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilal ladzina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.